Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat, kalaupun ada yang sakit kalangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, petang Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Di petang hari Jumaat yang mana para ulama mengatakan bahwasanya petang hari Jumaat ini adalah satu masa yang baginda Nabi SAW pernah sebutkan dalam sabdanya, apabila tidaklah seseorang di kalangan hamba Allah ini meminta di hari Jumaat dan bertepatan dengan satu masa yang mana bila dia meminta di masa tersebut, Allah tidak akan tolak permintaannya, artinya waktu yang mustajab doa. Di hari Jumaat ada masa itu, kata Nabi SAW. Maka ulama teliti dan cari, tuan-puan, di manakah dan bilakah masa tersebut. Maka ulama mendapatinya, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Waktunya ialah di petang hari Jumaat, selepas asar, sebelum maghrib, macam kita berada sekarang ini di waktu ini. Alhamdulillah, tuan-puan. Allah pilih kita di petang hari ini dapat mengisi waktu yang penuh dengan keberkatan ini dengan pelbagai amal soleh. InsyaAllah, kita akan bersama-sama dulu ada sedikit pengisian tazkirah, membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan bacaan Yasin, dengan niat-niat dan hajat-hajat kita masing-masing. Dan khas di petang hari ini bacaan Yasin kita, kita niatkan juga untuk pelajar-pelajar, adik-adik kita yang akan menduduki peperiksaan. Tak kisahlah apa-apa pun peperiksaan SPM ke, STPM ke ataupun STAM dan yang seumpamanya lagi, tuan-puan, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mereka. Ini yang kita boleh buat, doa. Kita nak transfer data dekat kepala dia orang tak boleh, tuan-puan. Kita boleh minta pada Allah tolong doakan semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk mereka. Kemudian kita akan teruskan lagi di petang hari ini selepas baca Yasin. Seperti biasa, saya akan berdoa dulu. Doa untuk kecemerlangan pelajar ni lah dan untuk hajat-hajat kita semua. Dan nanti akan kami tunjukkan dalam bentuk slide di sebelah kiri saya ni nama-nama pelajar yang kita doakan di petang hari ini secara khas. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh niatkanlah untuk nama anak-anak ke cucu-cucu masing-masing di rumah masing-masing. InsyaAllah dalam hati masing-masing boleh niatkan juga. Selepas itu kita akan baca tahlil dan doa arwah seperti biasa, yang mana nama-nama para arwah yang kita bacakan doa, kita bacakan tahlil, kita hadiahkan pahalanya di petang hari ini untuk mereka. Nanti juga sama akan kami tampilkan dalam bentuk slide di sebelah kiri saya ni. Dan ibu-ibu, ayah-ayah pun juga boleh niatkan untuk siapa sahaja nama pahala bacaan kita, amal ibadah kita di petang hari ini, kita hadiahkan insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada bacaan, kita sambung bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Seperti biasa, saya nak mengingatkan dulu kepada semua di petang hari ini, jangan ada seorang pun yang terlepas daripada mendapatkan pahala dakwah mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan dan kawan di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan.
Bila kita niatkan untuk dakwah, setiap satu kali kita kongsi, setiap kali tu kita akan dapat pahala. Setiap satu nama yang kita tag di ruangan komen, setiap kali tu kita juga akan dapat pahala. Dan jangan lupa ibu-ibu, ayah-ayah semua, tunjukkan tanda sokongan kita kepada program-program yang dibuat di media sosial yang baik-baik. Hati kita cinta dengan kebaikan. Pagi tadi dalam program IMSS kita dah belajar macam mana kita dapat pahala yang besar ketika kita suka hati kita. Hati kita yang buat ibadah tuan-puan, beribadah dengan menggunakan hati kita. Macam mana? Dalam hati ada cinta, ada benci. Perasaan cinta boleh mendatangkan pahala yang besar. Rasa benci di dalam hati pun boleh mendatangkan pahala yang besar. Tetapi mesti satu dia punya panduan. Benci ke, cinta ke, mesti kerana Allah. Bila kita tengok di Facebook contohnya, dekat YouTube ke, dengan media sosial yang lain lagi, ustaz ni ceramah, ustaz tu ceramah, dia buat program ni, macam-macam program yang baik-baik. Dalam hati kita, ya Allah, saya suka orang yang buat baik ni. Hati saya suka dengan kebaikan ni. Macam tu tuan, rasa hati ni. Sebab tu di Facebook ni disediakan ada macam-macam button tu nak tunjuk perasaan hati kita macam mana bila tengok konten tersebut. Jadi bila tengok yang baik-baik, kita tunjukkan sama ada kita bagi like ataupun kita bagi love. Di bawah sekali pada live ini, tekan niat dalam hati, doa pada Allah, ya Allah, saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan, mohon padamu ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan. Itu adalah amal hati kita tuan-puan. Ni jadi bahkan Nabi SAW sebut afdalul a'mal. Di antara amalan yang mendatangkan pahala yang besar adalah al-hubbu fillah, cinta kerana Allah, wal bughdu fillah, dan benci kerana Allah. Yang mana dah dihuraikan perbahasan tentang ini pada tazkirah program TIK, program IMSS sebelum subuh. Boleh rujuk baliklah yang episod pagi tadi, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, jadi kita sama-samalah teruskan bacaan manakib kita, manakib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di petang hari ini. Mungkin ada yang bertanya ataupun first time, Ustaz, manakib ni apa? Manakib ni sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan orang yang hebat lah biasanya. Kalau pakcik, makcik dekat kampung yang tak ada apa-apa jasa pada umat ni, jarang orang buat manakibnya tuan-puan. Sebab nak cari cerita-cerita yang manis-manis, yang indah-indah tu kadang tak jumpa. Tapi berbeza dengan ulama-ulama yang hebat, yang mana mereka berjuang dalam dakwah, sehingga kan banyak jasa-jasa mereka kepada umat ini. Banyak perkara yang boleh ditulis daripada kehidupan mereka. Salah satunya ialah ni manaqib Tuan Guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang mana saya belajar dengan beliau lah. Mungkin ada tanya-tanya, Ustaz Husaini ni murid siapa? Saya kenalkan Tuan Guru saya siapa. Sekali saya kenalkan Tuan Guru saya, sekali juga kita tengok macam mana sejarah hidup beliau, perjuangan beliau dalam dakwah, macam mana keindahan akhlak beliau. Kita belajar, kita baca, kita hayati. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya, menteladaninya dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bacaan manaqib kita di petang hari ini masih lagi dalam tajuk yang minggu lepas, iaitu menuntut ilmu ke Pulau Jawa. Lepas daripada Syekh Fahmi menuntut ilmu di tempatnya di Banjarmasin, lebih tepat lagi di Martapura, Pondok Pesantren Darussalam, maka beliau meneruskan pendidikannya ke, ini dah besar dah, mak ayah dah tak halang dah tuan-tuan. Yang first hari tu, kisah kita bila nak belajar ke Darussalam ni memang tak dibagi dulu mula-mula, tapi dah mohon, rayu, akhirnya boleh. Yang ni nak pergi ke Pulau Jawa ni memang tak ada sekatan lah. Dah habis saja daripada Darussalam, terus lagi meneruskan pengajian beliau ke Pulau Jawa dan mengaji di dua pondok lah. Di dua madrasah. Yang rasminya di Yapi, yang tak rasmi, bukan tak rasmi, maksudnya yang tak formal, dia pondok memang tradisional. Ni yang memang masih alami lagi cara-cara orang pondok. Itu di tempat Pondok Pesantren Datu Kelampaian. Jadi yang rasminya di Yapi dan yang tak rasminya, tapi dua-dua ni sebetulnya pondok juga. Tapi yang maksudnya macam yang ada ijazah semua tu dekat ni lah. Dekat dekat Yapi.
Tapi yang satu lagi ni macam pondok turas lah, pondok lama-lama macam tu, pondok Datuk Kelampayan yang dipimpin oleh Tuan Guru Syarwani Abdan ataupun orang sebut dengan Tuan Guru Bangil. Baik. Jadi Syekh Fahmi di Pondok Yapi, saya dah terangkan apa itu Pondok Yapi sebelum ni. Dia dah berbeza jauh yang dulu dengan yang sekarang, tuan. Sekarang jangan nak hantar anak sekolah ke sana. Jangan. Sebab dah berubah dari punya pegangan dekat sana. Dulu okey. Jadi kenapa Syekh Fahmi nak belajar dekat Pondok Yapi ni? Kerana beliau nak belajar kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di Mekah, nak kuasai apa? Bahasa Arab sebetulnya. Sebab terkenal pondok ni dengan hebat bahasa Arab. Jadi nak ke Mekah sebenarnya, nak belajar dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu niat hati beliau lah. Itu keinginan dan cita-cita beliau. Ternyata guru beliau yang ada di Pondok Yapi ini mengarahkan ke tempat lain. Syekh Fahmi diarahkan ke mana? Untuk pergi ke India. Artinya apa? Macam dalam dilema lah. Saya nak ke Mekah, tiba-tiba suruh ke India. Mekah, Masya Allah, kan? Memang Mekah pusat agama Islam. Kan kita tahulah semua, pergi Mekah nak umrah semua. Memang pusat agama Islam dekat situ. Tiba-tiba disuruh ke India. Ada apa dekat India ni? Ni kan. Jadi beliau dalam dilema, macam mana ni nak pergi ke India ni? Baik, itu yang akan kita sambung lagi kisahnya di petang hari ini, insya-Allah, tuan-puan. Okey, baik. Silakan Ustaz Sam, muka surat 29, betul tak? Dah habis ulang balik daripada awal lah, supaya ceritanya nampak lah kan. Muka surat 28, tuan-puan. Kita baca balik daripada awal sampai habis supaya senang kisah tu lengkap, kita boleh faham, dan saya akan ambillah ibrah pengajaran daripadanya, insya-Allah. Baik, kita akan ditolong oleh Ustaz Aslam lah untuk baca kitab ni. Bagi mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 28. Dan bagi mereka yang teringin nak beli kitab, dalam caption live ini pun kami dah ada letak link WhatsApp dekat situ untuk pembelian kitab Manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, silakan Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1979 Masihi, Abuya melanjutkan pelajarannya ke Pulau Jawa. Tempat yang dituju ialah Pondok Pesantren Yapi, yakni Yayasan Pesantren Islam Bangil, Jawa Timur. Sebab dari sana ada harapan dapat melanjutkan belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di kota Mekah Al-Mukarramah. Informasi tersebut beliau dapatkan dari sahabatnya yang izin pulang kampung dari Pondok Pesantren Datuk Kelampayan Bangil, iaitu sahabat beliau yang bernama Kiai Haji Sya'rani Zuhri. Kiai Haji Sya'rani Zuhri pun dah meninggal dunia juga, tuan-puan. Dah meninggal dunia juga. Baik, terus. Abuya tidak menyangka dalam waktu lebih kurang 10 bulan sahaja beliau duduk di pondok di Yapi, gurunya Al-Habib Husain Al-Habsyi sudah mahu mengirim beliau untuk belajar ke luar negara. Namun bukan belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki seperti yang dicita-citakan oleh beliau, tetapi belajar ke Lucknow, India. Hal tersebut sempat membuat Abuya bimbang kerana beliau tidak mengetahui tentang kehebatan pondok-pondok pesantren serta para ulama di negara tersebut. Yang terbayang di fikiran Abuya adalah negara India hanyalah sebuah negara yang dipenuhi dengan cerita-cerita patung dewa dan kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata. Namun, kebimbangan tersebut hilang setelah beliau meminta nasihat petunjuk dari Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan Bangil. Ke India itu bagus nangai. Terus, Undagin di Mekah belajar di sekolahan orang India jua, ujar Guru Bangil, memberikan nasihat untuk menguatkan hati Abuya. Okey, baik. Bahasa Banjar Ustaz Aslam sampai petang ni, masya-Allah. Baik. Jadi tadi macam saya ceritakan tadi, niat hati cita-cita nak ke Mekah sebetulnya. Tiba-tiba
guru beliau arahkan untuk, yang guru beliau yang di YAPI ini arahkan untuk pergi ke India. Dah lain dah. Kenapa macam tak nak, berat hatilah nak pergi ke India ni. Macam tak nak lah pergi ke India ni. Lebih suka nak pergi ke Mekah. Akhirnya beliau pun, sebab apa? Ni zaman saya Fahmi ni lagi lah. Kan film Bollywood India. Bollywood ke? Bollywood ke Hollywood? Bukan Bollywood Film Tamil semua tu kan terkenal perempuan. Itu yang terkenalnya sampai dekat kita. Tak tahu dekat India ni, agama Islam, pelajaran, ilmu memang hebat lah. Senang nak cakap kan. Jadi, yang sampai adalah tentang filem-filem Tamil sahaja macam tu lah. Jadi, apa ada dekat India ni kan? Macam buang-buang masa je nak pergi situ. Ada apa? Ada pondok apa? Ada madrasah apa? Ada sekolah apa? Ada universiti apa tentang Islam ni? Nak belajar apa dekat sana? Macam tu sangkaan yang mula timbul dalam apa? Dalam fikiran Syekh Fahmi yang masih muda ni lah kisahnya. Akhirnya beliau berjumpa ni dengan guru yang seorang ni dah suruh pergi ke India. Tanya lagi dengan guru beliau seorang lagi, itu Syekh Syarwani Abdan. Jadi tanya lagi kepada guru bangil lah, sebutannya guru bangil, maka mesyuarat beliau. Ini pentingnya tuan-tuan, mesyuarat dengan guru, berbincang. Dan satu yang saya nak tekankan dekat sini, nak berbincang dengan guru ni benda-benda yang penting. Jangan apa, yang tak penting pun nak cakap juga dengan guru. Kalau kita sebut sekarang macam nak buat semak guru je. Benda-benda yang tak berapa penting pun dia nak cakap juga dengan guru. Tak buat. Benda-benda yang kita rasa penting. Ini nak sekolah ni. Kan? Jauh pula ni. Ni penting ni. Kan? Penting ni. Kan? Jauh ke India bukan makan masa sekejap. Benda penting, mesyuarat dengan guru. Tapi benda-benda yang remeh-temeh, tak payahlah nak selalu cakap dengan guru. Yang benda macam ni pun dia nak cakap juga. Tak. Dengan guru jangan. Bahkan bila ibu ayah-ayah ni tanya orang-orang yang macam seangkatan dengan saya yang belajar dengan Syekh Fahmi, contoh tanya dengan guru-guru yang ada di Pondok Yasin yang memang dah 10 tahun lebih belajar dengan Syekh Fahmi. Syekh Fahmi memang pesan tuan-tuan. Apa kata Syekh Fahmi di antara pesanan Syekh Fahmi? Wahai murid-muridku, guru-guru ni yang handle di sekolah, di pondok ni, ada apa-apa masalah, kalau boleh jangan sampai kepada abah. Itu pesannya. Ada apa-apa masalah ni yang berlaku dengan pelajar-pelajar ke, apa-apa masalah lah yang berlaku, selagi kalian boleh handle dan tak perlu nak melibatkan saya, jangan, tak payah sampaikan dekat saya. Bahasa kitanya, korang je settlekan masalah tu. Jangan nak sampaikan dekat saya. Itu pesan beliau kepada guru-guru yang ada di Pondok Yasin, pondok saya dulu belajar dan saya mengajar juga dekat situ. Itu pesan beliau. Kalau boleh nak settle masalah, jangan sampai dekat saya. Settlekan je. Jangan sampai ke tahap, kan Syekh Fahmi paling tinggi lagi, jangan sampai ke tahap yang paling tinggi. Jangan sampai perkara ni orang kata diadukan kepada Syekhul Ma'had yang paling tinggi. Kalau guru-guru ni dah boleh selesaikanlah korang. Jangan nak mengadukan kepada saya. Macam tu. Ni jadi saya nak bagi tahu dekat sini, bukan semua benda, apa-apa benda kita nak cakap dengan guru. Apa-apa benda kita nak cakap dengan guru, jangan. Yang penting-penting sahaja kalau kita nak mesyuarat dengan guru sekalipun. Ni tuan-puan. Jadi Syekh Fahmi memang pesan macam tu. Jangan sampaikan dekat saya. Apa-apa benda tu jangan sampaikan dekat saya. Ni jangan sampaikan. Lagi-lagilah macam jenis orang yang suka cakap, Ustaz, ni kan, ini macam ni mengadu. Suka mengadu. Jangan nak mengadu dekat saya. Apa kata Syekh Fahmi? Saya nak pesan macam mana Nabi dulu pesan kepada para sahabat. Nabi dulu pesan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin. Jangan ada seorang pun di kalangan sahabat saya ni yang bercerita tentang orang lain kepada saya. Wahai sahabat-sahabat saya, jangan ceritakan pasal orang lain kepada saya. Jangan mengadukan tentang orang lain kepada saya. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum salimas sadri. Saya nak keluar berjumpa dengan kalian, mengajar, kan? Menyampaikan ilmu. Saya nak dalam keadaan salimas sadri,
dada saya selamat, hati saya selamat. Artinya mengajar dengan tenang, tanpa ada fikiran yang tak elok, tanpa membawa emosi dalam mengajar, tuan-puan. Ni, jangan sampaikan benda-benda yang tak elok. Bahkan di akhir hayat Syekh Fahmi pun pesan macam tu juga. Jangan, kata Syekh Fahmi. Ada videonya, tuan-puan. Ada video, nanti saya cari balik video. Kata beliau, tolong jangan sampaikan kepada saya. Orang tu cakap, orang tu macam ni, sampaikan dekat saya. Macam tu lah. Orang tu cakap, sampaikan dekat saya. Jangan. Kata Syekh Fahmi, saya tak nak. Saya nak mengajar dalam keadaan tenang. Boleh ke cakap macam tu? Boleh. Nabi pun pesan macam tu dekat para sahabat, tuan-puan. Kata Nabi, jangan. Kalian ni, wahai sahabat, bercerita tentang orang. Tentang orang tu, benda yang tak elok, cerita dekat saya. Jangan cerita. Oleh sebab tu, tuan-puan juga, saya ni kiranya macam founder lah, pimpinan lah kan dalam Meduha Studio ni. Saya memang kalau boleh tak nak jadi customer service. Ni customer service tu serahlah dekat Ustaz Aslam kan, dengan Sabrina, dengan Diana, dengan yang lain-lain lagi. Saya bukan tak nak melayan mesej ibu-ibu, ayah-ayah, tapi kadang ada yang mesej ni kadang kurang adab. Dia tak tahu adab. Tak tahulah, mungkin muda lagi ke. Kadang yang baru-baru ni dekat dalam grup Telegram tu, mungkin ada tengok. Bahasa bagi saya lah, bahasa tu kasar. Bagi saya bahasa tu kasar, tapi saya layan. Bahasa tu kasar. Macam baca tu rasa sakit hati, tuan-puan. Bila rasa sakit hati tu, kadang kita mengajar pun dah tak apa orang kata, tak fokus dah. Tak tenang dah. So, ada apa-apa urusan, saya akan serah dekat staff. Staff akan balas mesej tu. Terpulang lagi nak layan macam mana, kan? Tapi, bagi saya mengajar, memang saya nak, macam yang Nabi SAW cakap, saya nak keluar mengajar dalam keadaan salimah sadri, dada yang tenang. Tak nak terima apa-apa aduan yang tak elok tu. Kalau boleh settlekanlah. Dulu saya tak faham. Bila Syekh Fahmi cakap macam tu, rasa macam sangkaan tu. Syekh Fahmi nak lari daripada masalah ke apa, kan? Dulu saya tak faham, tuan-puan. Tapi bila saya dah mengajar, maksudnya dah ramai orang belajar, baru saya faham, Syekh Fahmi dulu pesan macam tu lah. Memang jadi tak tenang, tuan-puan. Bila ada orang macam tu. Ada orang yang kadang mesej dengan kita, dia tak berapa jaga adab. Yalah, mungkin dia orang rasa tinggi, berpangkat semua tu. Jadi lain kita, bukan kita nak dihormati, tapi bermesej lah dengan apa orang kata, dengan berbudi bahasa. Macam tu lah. Tapi macam tu lah keadaannya. Jadi Syekh Fahmi kata pesan dekat guru-guru dekat sana, jangan, kalau boleh jangan sampaikan apa-apa masalah dekat saya. Yang korang boleh settlekan, tolong settlekan sendiri. Jangan sampai kepada atasan. Macam tu, tuan-puan, dia punya pesan. Sampai dekat-dekat akhir hayat beliau, di pengajian terakhir beliau, kitab Syama'il Muhammadiyah pun, beliau pesan-pesan yang sama. Saya tak nak, kata beliau, saya nak tenang. Saya nak tenang. Salah ke berpesan macam tu? Tak salah. Nabi pun, SAW pesan macam tu dekat para sahabatnya. Jadi, kembali kita kepada tajuk cerita asal kita ni, manaqib ni. Syekh Fahmi minta pendapat kepada gurunya. Bermesyuarat kepada gurunya. Tapi kena ingat, bukan semua benda kita, bukan semua benda yang remeh-temeh pun kita nak bagi tahu dekat guru. Jangan. Banyak benda lagi guru ni nak kena fikir. Yang kecil-kecil tu, macam contoh ni tuan-tuan. Nak masukkan orang dalam grup FB. Yang tu Ustaz Aslam boleh handle. Kan? Staff saya yang lain boleh handle. Yang tu tak payahlah saya nak uruskan. Sebab orang lain boleh urus. Macam itulah juga Syekh Fahmi. Jangan benda-benda yang kecil-kecil. Masalah budak-budak bergaduh kan, contohnya kan. Budak-budak lambat bangun subuh. Jangan sampaikan dekat saya. Korang settlekan benda tu. Benda tu senang nak settle. Macam itulah tuan-puan. Baik. Jadi Nabi pun pesan, jangan sampaikan apa-apa. Yang boleh settlekanlah. Saya nak jumpa dengan kalian, mengajar kalian dalam keadaan dada dan hati saya selamat. Tak ada bawa rasa marah atau yang selain yang tak elok, tuan-puan. Jadi mengajar tenang, mengajar khusyuk, maka ilmu yang dicurahkan pun mencurah-curah lah, macam itulah. Sebab apa? Boleh fokus dengan apa yang diajarkan. Saya, tuan-puan,
Saya ada satu orang kawan saya lagi, Ustaz Siddiq namanya. Kami sama-sama lah daripada Pondok Yasin. Yang daripada orang Pondok Yasin yang memang berkhidmat dekat Malaysia ni. Sekarang ni saya dah 6 tahun duduk dekat Malaysia. Daripada pertama kali duduk sampai 6 tahun ni, saya sama ada saya dan juga kawan saya Ustaz Siddiq, kami berdua tak pernah mengadu langsung dekat Syekh Fahmi tentang apa-apa yang berlaku dekat madrasah lama kami khidmat dulu ada. Sebelum ni saya ada khidmat satu madrasah. Apa-apa masalah berlaku tak pernah mengadu langsung. Sebab Syekh Fahmi dah pesan dah. Daripada Pondok Yasin lagi dah pesan. Apa-apa masalah jangan adukan dekat abah. Korang boleh settlekan sendiri. Tu tuan-puan. Ya, ada jenis orang yang sikit-sikit nak mengadu, sikit-sikit nak mengadu. Tuan guru ni dah banyak fikiran dia. Kan? Dia banyak benda yang dia kena urus. Banyak benda yang dia kena fikir. Kita pula nak tambah benda yang remeh-temeh. Kita sendiri boleh selesaikan pun. Nak mengadu juga. Nak tambah semak. Bila dah mengadu tuan-puan, dia akan jadi fikiran. Bila dah fikiran, bertambah lagi. Kita rasa kita macam jadi murid yang sangat dekatlah dengan tuan guru ni. Apa-apa benda nak mengadu dekat tuan guru. Padahal itu sebetulnya menyusahkan kepada tuan guru kita. Jadi Syekh Fahmi, benda ni penting. Jadi beliau pun meminta pendapatlah kepada Guru Syarwani Abdan. Maka akhirnya Guru Syarwani Abdan ni bahasa Banjar. Orang Banjar, teman-teman. Guru Syarwani Abdan ni orang Banjar. Walaupun duduk dekat Bangil. Bukan Bangi, teman-teman. Kan ada ingat Bangi kan nanti? Bangil. Bangil ni dekat Jawa. Bukan dekat Malaysia. Bangil. Dekat Jawa. Walaupun beliau duduk dekat Bangil, tapi beliau orang Banjar juga. Maka beliau jawab, Syekh Fahmi kata, saya disuruh untuk belajar ke India. Saya nak belajar ke Mekah. Tuan guru macam mana ni? Senang cakap macam tu lah. Maka guru Bangil kata, ni dengan lahjah orang Banjar ni tuan-tuan. Tadi Ustaz Aslam baca bahasa Banjar, tapi lahjah dia bahasa Malaysia. Ni bahasa Banjarnya macam mana? Ke India itu bagus nangai. Ni tuan-tuan ni orang Banjar cakap ni. Unda gin di Mekah belajar di sekolahan orang India juga. Itu. Itu pula. Macam tu orang Banjar cakap dia, lahjah dia tuan-tuan. Kenapa Ustaz pandai Ustaz? Sebab saya memang daripada Banjar. Saya ulang sekali lagi. Ke India itu bagus nangai. Undah gini di Mekah. Di Mekah belajar di sekolahan orang India juga. Maksudnya apa? Anak murid lah maksudnya. Belajar ke India tu elok. Saya, kan yang engkau nak sangat pergi ke Mekah ni. Saya di Mekah dulu belajar pun orang India juga yang mengajar. Sekolahnya sekolah orang India yang buat. Daripada situ dah nampak gambar orang India ni hebat. Artinya ilmu agama orang India ni hebat. Macam mana hebatnya? Sampai boleh buka sekolah dekat Mekah. Dekat Mekah dia boleh buka sekolah. Hebat ni tuan-tuan. Bukan sekadar buka sekolah dekat India. Tahap keilmuannya ni sampai diiktiraf oleh orang Mekah sendiri, dapat buat sekolah pula di negeri Mekah. Kata guru Bangil, India tu hebat. Saya dulu memang saya sekolah kat Mekah. Tapi dekat Mekah tu saya sekolah dekat satu sekolah yang mana di situ yang mengajar adalah orang-orang India. Macam tu. Okey, baik. Terus lagi kisahnya, teman-teman. Teruskan, Ustazah. Sebab saat belajar di Mekah, Tuan Guru Syarwani Abdan belajar di Madrasah Saulatiyah. Madrasah tersebut didirikan oleh Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Karawani dari India, dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh seorang saudagar perempuan India yang bernama Saulatun Nisa. Jadi nama madrasah tu, Guru Syarwani, Guru Bangil ni dulu belajar di Saulatiyah. Saulatiyah tu nama seorang perempuan, Saulatun Nisa. Maka madrasah ni dibina di atas tanah wakaf. Yang berwakaf tanah tu saudagar ni peniaga lah kan. Peniaga kaya, seorang wanita orang India, tanah tu yang mengajar dekat situ pun, yang memimpin pondok tu pun orang India. Jadi dua-dua pemilik tanah wakafnya orang India, yang membina, yang pondok di situ dibina, madrasah dekat situ dibina dan dipimpin sendiri juga oleh orang yang asalnya daripada India, orang India. Subhanallah, jadi bukan main-main orang India ni. Tu. Jadi Guru Syarwani Abdan, Guru Bangil bagi nasihat macam tu. Terus.
Untuk mengenang jasa perempuan tersebut, lalu Asy-Syaikh Al-Karawani rahmatullah memberi nama madrasah itu dengan nama Madrasah Saulatiyah. Al-Qaranawi. Al-Karawani. Okey, jadi bagilah madrasah tadi namanya dengan nama perempuan tadi. Kan contoh Ustaz Aslam, kaya, amin kan. Jadi Datuk Muhammad Aslam. Contohnya kan, maka berwakaf satu tanah, orang nak menghargai wakaf ni berjuta-juta contohnya harga tanah ni, dibangun pondok dekat situ, nak menghargai, mengenang jasa Ustaz Aslam ni, maka pondok tadi diberi nama dengan madrasah ataupun pondok Al-Aslamiyah. Macam tu lah. Kat sini mengenang jasa seorang peniaga daripada India yang sangat kaya dan mewakafkan tanah yang ada di Mekah. Tahulah tanah di Mekah macam mana dia punya mahal kan. Daripada dulu sampai sekarang tuan-tuan, tak tahu mahal dia macam mana. Diwakafkan untuk bina sekolah. Maka mengenang jasanya, orang bagi nama sekolah tadi dengan nama Madrasah Saulatiyah. Baik, terus. Kemudian dengan nasihat Tuan Guru Mangil tersebut, hilanglah syak dan bimbang dalam hati beliau dan mantap hatinya untuk belajar ke negara India. Ada keyakinan di dalam hati bahawa mengikuti nasihat Tuan Guru pastilah mendapat keberkahan. Ni. Jadi bila Guru Bangil cakap macam tu, beliau pun okey, yakin nak pergi ke India sebab nak ikut arahan guru beliau yang pertama di Pondok Yapi tadi. Kemudian Guru Bangil pun sokong, beliau yakin untuk pergi ke India. Sebab apa? Dengan ikut nasihat guru ni akan mendapat keberkatan. Dan ternyata tuan-puan, memang beliau belajar ke India. Nanti ada ceritanya lepas ni macam mana hebatnya orang di India ni. Dan beliau habis belajar di India dan beliau dapat pula. Dua-dua terus. Lepas habis belajar di India, beliau dapat pula pergi belajar ke Mekah. Dapat ni. Ke India dapat. Ke Mekah dah dapat. Kalau beliau nak pilih juga ke Mekah, paksakan diri juga ke Mekah, mungkin tak dapat untuk belajar ke India. Jadi berkat ni tuan-tuan, akhirnya dengan sebab ikut perintah guru, dua-dua terus dapat. Ke Mekah, ke India dapat belajar, dan ke Mekah pun juga dapat belajar dengan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik, dekat